Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menyaksikan video asas daripada Northern Trading Academy. Ini adalah video asas di mana kita akan mempelajari tentang apa itu MetaTrader 4. MetaTrader 4 adalah aplikasi yang digunakan oleh para trader di seluruh dunia untuk tradekan currency ataupun mata wang. So sebelum kita mula sebagai trader, kita kena ada aplikasi MetaTrader 4 diinstalkan di handphone kita, yang mana kita akan gunakan sebagai medium untuk kita trade. Okey, langkah pertama yang perlu kita buat apabila kita sudah siap install MetaTrader 4 di telefon, kita perlu buka dan tekan kepada tanda tambah di atas ini, login to an existing account, di mana yang broker telah memberikan ID login dan juga password pada kita melalui email. Sebagai contoh untuk hari ini, saya akan login kepada account demo Zero Markets. Okey, selesai kita masukkan ID dan juga password, kita boleh terus sign in. Okey, jadi ini adalah account trading kita untuk pertama kali. So kita dapat lihat mata wang yang ditawarkan. Sebelum kita teruskan dengan trading, kita kena tengok setting. Klik di atas sebelah kiri, ada 3 baris line dan kita boleh terus kepada setting. Pastikan chart line type berada di bahagian candlestick. Sebagai contoh, jika kita gunakan bar chart, kita akan kelihatan seperti ini. Okey, kita boleh zoom in ataupun zoom out. Bar chart jarang digunakan oleh para trader kerana susah untuk dianalisa pergerakannya. Jika kita menggunakan line chart kita pula akan jadi seperti ini. Setengah trader menggunakan line chart untuk membuat analisa, melihat di mana tempat-tempat support dan juga resisten, dan sekadar untuk analisa. Apabila trading, para trader akan menukar kembali setting kepada candlestick, yang mana lebih mesra untuk dianalisa. Itu adalah jenis-jenis chart ataupun carta. Apa yang kita perlu tukar di dalam setting ini adalah colors. Sebagai contoh, scheme yang disediakan adalah green on black. Bila kita memilih green on black, chart kita akan menjadi seperti ini, di mana background dia berwarna hitam dan candle dia berwarna hijau. Candle yang terisi dengan warna putih adalah candle yang menuju ke bawah, dan candle yang berwarna gelap adalah candle yang menuju ke atas. Seperti sekarang contoh, kita dapat lihat AUD CAD membuat pergerakan ke atas. Saya lebih preferkan color kepada background yang berwarna putih, iaitu black on white. Kita juga boleh menukar warna-warna, contoh seperti bull candle ini ikut warna yang kita mahu. Bear candle iaitu candle yang menurun ke bawah, bull adalah candle yang menunjukkan ke atas. Sebagai contoh, bull candle kita setkan kepada warna hijau dan bear candle kita setkan kepada warna merah. Kita tekan done dan kita pergi lihat kepada chart. So, kita dapat lihat dengan jelas warna hijau adalah bull candle, iaitu chart sedang bergerak ke atas. Warna merah menunjukkan pergerakan menurun ke bawah. Selesai untuk setting carta. Seterusnya kita tengok di kolom yang pertama, mata wang yang disediakan
hanyalah 10, tetapi kita ingin lihat yang lebih lagi, jadi kita tekan kepada tambah di atas kanan ini, dan ini adalah senarai mata wang lain yang disediakan. Jika kita ingin memasukkan mata wang ini, kita hanya perlu tekan sahaja, dan mata wang yang kita sedang tekan ini akan terus masuk ke hadapan. Okey, dan kita dapat semua mata wang tadi. Lambang pensel di atas kanan ini adalah untuk kita edit kedudukan mata wang ini, ataupun untuk kita delete semula mata wang yang tidak diperlukan. Sebagai contoh, dalam kita punya trading, kita ingin memfokuskan kepada gold, dan gold berada di bawah sekali, jadi kita akan mengambil masa untuk pergi ke chart gold. Jadi kita boleh mengubah dengan menekan ikon garis 3, dan kita bawakan gold kepada tempat di atas sekali. Jadinya setiap kali apabila kita buka MT4, gold akan berada di atas. Okey, dan pensel ini juga kita boleh memadam semula currency yang kita tidak berminat untuk trade. Sebagai contoh, oil, itu minyak. Kita boleh tekan kepada tong sampah ini, tik kepada minyak, dan kita pangkah semula, dan minyak akan hilang daripada kita punya list currency. Tapi jika kita berminat semula ingin tradekan perdagangan minyak, kita boleh masih ambil dari dalam folder ini. Itu untuk kolom yang pertama. Selain itu, kita juga boleh setkan sama ada kita nak simple view mode ataupun kita nak lihat kepada advanced view mode. Perbezaannya adalah dalam simple view mode, kita takkan dapat lihat kita punya spread, iaitu perbezaan di antara harga beli yang berwarna biru di sini dan juga harga jual yang berwarna merah di sini. Itu adalah spread. Ruang di antara tengah ini adalah spread. Jadi apabila kita ambilkan option advance, kita dapat lihat spread AED card sebanyak 26, gold sebanyak 1740. Itu adalah nilai-nilai spread yang ditawarkan. Selain itu, apabila kita tekan juga di currency untuk jangka masa yang lama, kita akan dapat membuat order, ataupun kita juga dapat terus pergi ke chart. Selain itu, kita juga dapat tengok simbol properties. So ini adalah spread, digit, stock level, dan detail-detail yang lain. Seterusnya kita pergi kepada kolom yang kedua, iaitu carta. Ruang di bahagian atas ini adalah kita panggil sebagai main chart, dan di bawah ini adalah sebagai chart yang kedua, iaitu indicator window. Okey, so tanda tambah yang pertama ini adalah untuk kita lihat di mana price terhenti. Sebagai contoh, di jarum ini kita tahu price berhenti di 1.06891, ataupun di bawah ini 1.06791. Ini adalah untuk menentukan di mana price berhenti dengan tepat. Kegunaan yang seterusnya adalah simbol F ini, iaitu function, di mana kita boleh memasukkan indikator-indikator yang kita belajar melalui sifu-sifu. Main chart adalah chart yang di atas yang terdapat candle. Indikator window pula adalah chart yang di bawah, di kawasan bawah ini.
So terdapat pelbagai jenis indikator-indikator yang disediakan di dalam MetaTrader 4 dan bergantung kepada guru-guru yang mengajar indikator mana yang kita ingin gunakan. Seterusnya lambang dolar sebelah F ini adalah untuk kita menukarkan chart kita dengan pantas kepada currency-currency lain yang kita ingin lihat. Sebagai contoh, sekarang kita berada di AUNNZD, tapi kita ingin menukarkan kepada AUD/USD. So kita boleh terus pergi kepada AUD/USD. Baik. So kita boleh terus menggunakan function di kolom ini tanpa perlu balik kepada kolom yang pertama tadi. Seterusnya ialah function yang berlambangkan jam. Ini menunjukkan time frame yang terdapat di dalam MT4. M1 bermakna pergerakan candle setiap 1 minit. Setiap 1 minit candle ini akan berubah. Sebagai contoh, yang berwarna pink ini adalah seminit. Minit yang kedua dia akan ke sini, dan minit yang ketiga dia akan ke sini, minit yang keempat dia ke sini, dan ini adalah minit yang kelima. 5 batang candle ini akan menghasilkan candle baru di M5, iaitu candle untuk setiap 5 minit. Setiap 5 minit sebatang candle akan siap, dan candle seterusnya akan masuk pula untuk 5 minit seterusnya, dan juga seterusnya. Jadi ini 5 minit, 10 minit, ini 5 minit yang lalu, ini 10 minit yang lalu, ataupun kita boleh kira sebagai ini 5 minit, 10, 15, dan sebagainya ini 15. So 3 candle bermaksud 15 minit. 3 candle 15 minit ini akan membentuk satu candle di M15, di mana setiap satu candle di M15 adalah selama 15 minit untuk bertukar kepada candle seterusnya. Sama juga konsepnya kepada M30, iaitu setiap satu candle 30 minit. Dan juga di H1, setiap satu candle adalah 1 jam. Sama juga di H4, setiap satu candle adalah 4 jam. Bermakna di dalam satu candle H4 ini ada 4 candle H1 yang tadi. Okey, 4 candle ini kita dapat lihat daripada 068 ni, 08747 sehingga di sini 08571 adalah 4 jam. So dalam H4 dia hanyalah berada di sini 4 jam. Okey, seterusnya candle kita akan lihat pula kepada time frame D1, di mana candle ini adalah candle menunjukkan candle yang memerlukan satu hari untuk berubah daripada satu candle kepada satu candle yang lain. So di dalam D1 dia akan terkandung 24 candle H1. Okey, bagaimana kita dapat kita lihat, ini adalah hari semalam ataupun kemarin. Ada 24 candle dalam H1. Ini hanya akan membentuk satu candle dalam D1. Okey, itu adalah konsep time frame yang kita kena faham. Sama juga dengan week 1 ataupun candle 1 minggu. So dalam candle 1 minggu ini dia akan terkandung 7 candle D1, dan anda boleh bayangkan, anda boleh buat perkiraan ada berapa candle-candle yang kecil-kecil ini. Dan time frame yang paling besar adalah MN, di mana candle ini memerlukan masa selama 1 bulan untuk bergerak.
Candle yang pertama, yang ini warna merah ini kita dapat lihat ini adalah candle bulan Januari. Sebulan di bulan Januari pergerakannya adalah sebanyak ini. Pergerakan menurunnya adalah sebanyak ini. Dan seterusnya candle bulan Februari, bulan Mac, bulan April, bulan Mei, dan sekarang sewaktu video ini dirakam adalah pada bulan Jun. Okey, jadi itulah info sedikit tentang time frame. Okey, dalam video seterusnya kita akan masukkan kepada kolom yang terakhir yang berada di atas ni, iaitu di mana kita akan membuat entry. Jadi pastikan anda menonton kepada video seterusnya untuk kita tengok pula asas kepada entry dan apa yang ada di dalam kolom entry ini. Jadi oleh itu, jumpa lagi. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, tinggalkan komen anda kepada kami, feedback anda kepada kami, dan kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.